keutamaan option kita hidup atas dunia. Kalau kita cuba nak visualkan benda ni untuk mudah faham, kita masuk dalam alam game. Kita suka kan main game kan. Contoh kita main game lumba kereta. Tak kira lah Formula 1 ke rally ke contoh. Bila kita main game, sebenarnya kita tu duduk luar visual tu kan. Tapi biasalah manusia ni dia perasan dia lebih dah. Contoh kalau main game Formula 1 dia bayanglah dia ni Schumacher kepada Aina. Contoh, bila kita berlumba ada jalan yang bersifat cuaca panas, ada jalan yang bersifat cuaca sejuk. Jadi bila panas kita perlu pandai memilih tayar kita dah. Kalau rally, hak cuaca sejuk kita kena pilih tayar banyak bunga sikit, jalan licin. Kalau jalan biasa bunga macam ni, spring kalau hak nak jalan tu kena tukar spring pendek sikit sebab corner ni takut tersasar, macam-macam, steering kecil ke steering besar, tayar lebar ke tayar kecil, tu option yang perlu dipilih. Dan kita perlu tengok suasana pada jalan tu. Jalan ni berbukit, jalan ni berbatu, jalan ni banyak air, jalan ni banyak lompat, tayar apa aku perlu guna, spring kena buat macam mana. Tu option sebelum kita start. Tukar, ni paling terbaik. Ni mari hak jalan lompat pun tak payahlah, kira hak game bagi. Mari jalan batu pun kira hak game bagi lah, tak payah tukar. Memanglah dalam game kereta terbalik pun tuan tak ada apa-apa. Betul, kereta terbalik kita tak ada apa-apa. Tayar pecah kita tak ada apa-apa. Apa yang jadi pun alah kalah pun bukan jadi apa, main game je. Lepas ni boleh main pula. Tapi cuba kita bayangkan tu kehidupan sebenar, agak-agak nak lalu kita tukar ke tak tukar tak? Benda bahaya ni. Alah kalau hari ni tak payah tipu, cuba buat alam nyata kereta kita dalam game. Biar tayar kereta aku botak pun aku nak bawa juga. Berani ke tak berani? Tak. Tak berani pula. Ni botak pun tak apalah dalam game nak terbalik. Brake tak makan pun tak apa. Cuba brake kita rosak ikut dia macam dalam game. Why kita tak berani? Sebab kita tak option tu. Lampu mampu ni. Dalam game lampu mampu tak apa. Aku gelap kiri-kiri masuk lubang belah kanan. Ni kok kiri-kiri lubang semua arwah kita. Tu contoh. Dan satu kita perlu ingat, game kereta ke game bola ke game perang ke, kita tak akan pernah tengok orang dalam game tu berhenti semayang atau makan minum, betul tak? Betul. Maksudnya belum kereta main bola dia pun berhenti tidak. Tukar masa pemain bola tu minum air. Pernah tengok tak gambar macam ni? Tak akan ada. Tapi orang main game tu kena minum air tu. Orang main game hak kita tu kena minum. Hak dalam tak payah minum. Kita azan Allahu Akbar kena berhenti semayang. Hak dalam game bawa kereta 24 jam tak payah berhenti semayang. Hak tu visual. Cuma kita nak gambarkan Allah letak kita di situlah option kita perlu pilih. Dan bila option perlu pilih, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sempena bulan Ramadan hari Tuhan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang mulia, bersempena dengan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Konteks penurunan Al-Quran malam Lailatul Qadar ialah daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah di langit dunia. Dan juga ada sebahagian ulama menyebut bertepatan dengan malam tersebut turunnya wahyu yang pertama, iaitu ayat Iqra tu, ayat 1 hingga 5 dari surah Al-Alaq. Walaupun asal surah Al-Alaq itu 19 ayat, tapi hak first turun pada Rasulullah ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dan bila turunnya Al-Quran ni, Allah sebut antara hikmah diturunkan Al-Quran 3 benda pada ayat yang sama. Yang pertama Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Tu hikmah pertama, hudan linnas. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Dan yang ketiga, wal furqan. Kampunglah, kalau kita nak bagi mudah, Al-Quran menyediakan manual, Al-Quran menyediakan panduan apa yang sepatutnya untuk dipilih oleh manusia sebagai keputusan bagi diri dia. Maksudnya sebagai manusia ni buat keputusan terbaik, itulah disebut sebagai hidayah. Kenapa?
Kerana kehidupan kita manusia 20 ribu. Jadi taklah pilihan. Lepas tu nak semayang tak semayang tu pilihan. Kita nak semayang subuh ke tak mau semayang tu option, pilihan. Nak pakai baju ke tak mau pakai baju, pilihan. Nak pergi kerja kali ni tak mau pergi kerja, pilihan. Nak sarapan ke tak mau sarapan, pilihan. Nak kopi ke fresh orange, pilihan. Daripada start bangun sampai tidur pula. Nak tidur pukul mana? Pukul 12 ke 12.30, pilihan. Nak tidur pakai bantal ke tak mau pakai bantal, pilihan. Nak tidur melentang ke mengiring, pilihan. Jadi hidup kita takkan terlepas daripada pilihan. Cuma Quran turun tu nak ajak, dalam banyak-banyak pilihan, Quran nak ajak, ni untuk kamu pilihan betul, pilihan terbaik, pilihan ini. Antara semayang dan tak semayang, Quran ajak mana? Suruh semayang. Kalau kamu nak jadi baik, nak surga, pilih tak semayang. Option duduk di kita. Apa saja tentang pilihan hak mana baik, hak mana betul, hak mana terpakai, semua Quran dengan hadis Nabi dah ajak, pilih yang itu. Yang kedua ialah wa bayyinatin minal huda, iaitu keterangan-keterangan yang memperkuat dan memperkukuhkan benda tadi, hidayah tadi. Hak mula-mula tu pilihan. Yang kedua tu keterangan hak memperkukuhkan pula pilihan. Allah perincikan lagi. Dalam banyak-banyak pilihan dalam hidup manusia, tadi kita secara umum dikhususkan oleh Al-Quran yang kita sebut awal tadi. Kita nak pilih ni banyak benda-benda basic dan asas dalam agama yang kita panggil akidah, kita panggil syariat, kita panggil muamalah, kita panggil iktisad, kita panggil jenayah, kita panggil tu, panggil ni, macam-macam. Dan perlu ada pilihan dalam soal akidah, dalam soal syariat, dalam soal pergaulan, dalam soal perniagaan, dalam soal muamalah, dalam soal ekonomi, dalam soal pendidikan, semua perlu ada. Jadi Al-Quran cerita, contoh kita kata bahagian akidah. Bahagian akidah ni antara bertauhid dengan syirik pada Allah. Jadi dalam Al-Quran ajak kita pilih tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bertauhid kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Tapi dalam masa yang sama, kita hidup ni, manusia di persekitaran, sekeliling dan lingkungan kita, ada yang terkeluar daripada acuan ni. Ada yang percaya Tuhan berkeluarga, Trinity. Ada yang Tuhan dalam bentuk patung, ada Tuhan dalam bentuk arca, Tuhan dalam bentuk simbol, Tuhan dalam bentuk berhala. Ini terkeluar daripada Qul huwallahu ahad. Jadi nak pilih hak mana? Nak pilih hak satu ke hak tiga? Nak pilih hak satu ke hak patung? Nak pilih hak satu hak berjelil? Nak pilih hak satu hak ada tanduk? Itu option. Jadi Quran ajak ni hak terbaik. Hak selainnya tidak. Jadi kalau kita pilih lagi hak selainnya, memang kita tak follow lah panduan ni. Tapi hari ini yang jadi apa? Manusia tak follow. Sebab ada menunjukkan oleh Nabi cara ibadat yang betul macam ni, puasa yang betul macam ni, sembahyang betul macam ni, haji betul macam ni, zakat betul macam ni. Ada juga orang lain yang membuat ritual pengibadahan dan pengabdian pada Tuhan, tapi bentuk dia mungkin pasang colok, bentuk dia mungkin masuk gereja baca buku kecil, bentuk dia bentuk ni, bentuk ni. Tapi lain yang diajar oleh Allah, lain yang diajar oleh Rasul, semua terbatal, acuan-acuan dan aliran lain. Pilihan juga ada di tangan kita. Tapi apapun benda ni tetap berlaku dan terjadi. Tak ada akan kita sebut selain daripada Allah aja. Memang ada lah. Sebab ada itulah kita perlu option yang tepat, option yang betul.